Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua sidang pendengar yang dikasihi sekalian. Jadi pada malam ini adalah sesi tazkirah ataupun kuliah 7 minit daripada saya, seperti mana semalam diberikan oleh yang berbahagia Dekan Fakulti Pengajian Peradaban Islam, Dr. Muhammad Nur bin Hussein. Ramadan kali ini berlaku dalam keadaan yang unik jika dibandingkan dengan Ramadan-Ramadan yang pernah kita lalui sebelum ini pada tahun-tahun yang lalu. Ramadan kali ini berlaku bersama PKP, Perintah Kawalan Pergerakan. Jadi Ramadan kali ini kita sambut, kita jalani tanpa ada tarawih di masjid. Seharusnya bulan Ramadan diisi dengan aktiviti-aktiviti ibadah-ibadah yang baik, terutamanya pada 10 malam terakhir. Jadi malam ni malam ke-19, besok malam ke-20. Jadi kita akan melalui 10 malam terakhir yang dijanjikan oleh Allah terdapatnya satu malam. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar yang mana malam ini lebih baik daripada 1000 bulan. Dalam bulan Ramadan berlakunya peristiwa penurunan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran. Kemudian dalam bulan Ramadan ini juga berlaku dalam sirah contohnya peristiwa Perang Badar yang menyaksikan kemenangan umat Islam menewaskan tentera musyrikin, walaupun bilangan tentera Islam itu berkali ganda lebih kurang jika dibandingkan dengan bilangan tentera musyrikin pada waktu itu. Berlaku dalam bulan Ramadan. Perang Badar ini merupakan perang penting untuk umat Islam kerana kemenangan inilah juga menjadi langkah awal kepada umat Islam untuk terus berkembang pada waktu itu, sehingga menyaksikan berlakulah peristiwa akhir yang penting juga yang berlaku dalam bulan Ramadan juga, iaitu Fathul Mekah, pembukaan kota Mekah. Selain daripada peristiwa penting yang berlaku dalam sirah ini, dalam siri kuliah ataupun kuliah 7 minit saya ini, ingin saya menceritakan tentang satu peristiwa penting juga berlaku dalam bulan Ramadan, iaitu peristiwa penaklukan kota Spanyol, iaitu Perang Guadalete. Eja dia Guadalete, tetapi kalau saya dengar di YouTube disebut Guadalete, satu tempat di Spanyol. Peristiwa penaklukan kota Spanyol ini melihatkan kehebatan seorang panglima Islam yang bernama Tariq bin Ziyad. Tariq bin Ziyad ni merupakan seorang hamba yang telah dimerdekakan daripada Algeria, diberi penghormatan untuk memimpin batalion Islam untuk menawan kota Spanyol. Jadi sewaktu Tariq bin Ziyad ini membawa askar-askar Islam untuk menawan kota Spanyol, telah mendarat di Gibraltar, di Spanyol. Sehingga ada batu besar di Gibraltar tu diberikan nama Rock of Gibraltar, merujuk kepada nama Tariq bin Ziyad itu. Jadi di situ umat Islam, tentera-tentera Islam bersama Tariq itu akan berhadapan dengan tentera-tentera daripada yang dipimpin oleh King Roderick, Raja Roderick di Visigoth. Jadi tentera bilangannya besar, 100,000, manakala tentera Tariq itu lebih kurang 11,000 sahaja. Jadi bila sampai ke Gibraltar itu, maka Tariq bin Ziyad memberi satu pidato yang mana kalau kita baca kisahnya tu memang memberikan kita inspirasi. Bagaimana pidato ataupun peringatan dia kepada askar. Dia kata, wahai saudara-saudaraku, kita sampai ke sini untuk menyebarkan risalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berperang atas nama Allah Subhanahu Wa Taala, kata Tariq bin Ziyad kepada askar-askar dia. Kita datang sini perang sama ada untuk menang ataupun untuk syahid. Dua pilihan sahaja, tiada pilihan ketiga. Maknanya tak boleh lari. Sebelum daripada dia berpidato tu, dia bersama askar-askar dia tu telah hancurkan semua kapal-kapal yang ada di belakang. Maknanya di hadapan kita ada musuh, kata Tariq, di belakang kita laut. Tidak ada jalan pulang. Dan siapa yang akan bersama aku, kata Tariq. Jadi tentera-tentera Islam itu pada waktu itu dengan ucapan itu rasa bersemangat. Tahap tawakal, ketakwaan kepada Allah meningkat. Jadi daripada pidato itu, maka tentera Islam telah berjaya menawan kota Spanyol, masuk ke Spanyol, menawan juga sebahagian daripada Perancis. Jadi daripada peristiwa itu kita dapat lihat bagaimana pengajaran kita boleh ambil daripada peristiwa penaklukan kota Spanyol oleh Tariq bin Ziyad ni. Maknanya kalau kita lihat dalam keadaan
sumber yang terbatas, yang limited resources, tidak boleh dijadikan alasan kepada orang Islam, kepada Muslim untuk duduk sahaja, tidak berusaha, duduk diam dan tidak bekerja. Tambah-tambah macam sekarang ni zaman PKP, berkurung di rumah, tak boleh jadikan alasan untuk kita tak buat apa-apa. Jadi askar Tariq ni, walaupun bilangannya sedikit dibandingkan dengan tentera yang dipimpin oleh Raja Roderick pada waktu itu, tetapi mereka ni dengan semangat, dengan usaha dan tawakal mereka berjaya menewaskan tentera Roderick. Jadi memang kita mesti jadi Muslim yang kuat. Dan hadis Nabi sebut, al-mu'minul qawiyyun khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dha'if. Jadi mukmin yang kuat itu lebih dikasihi dan disukai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mukmin yang lemah. Kemudian antara pengajaran yang lain juga yang kita dapat lihat adalah kita orang Islam ni kena kuat untuk melawan syahwat dia kan, keinginan dia, nafsu dia. Oleh itu kita kena lawan keinginan tersebut. Contohnya dalam bulan Ramadan ni kita mempunyai cabaran sebab kita tak makan tak minum, kita rasa penat, dan bila sekali kita makan banyak, kita rasa mengantuk kan. Jadi kita kena lawan perasaan tu untuk kita melakukan amal ibadah. Sabda Nabi SAW, hujibatin nar bisyahwat kan, wa hujibatil jannah bil makarih. Neraka itu dilapisi oleh syahwat kan. Maknanya kalau kita melakukan banyak perkara yang didasari oleh nafsu dan syahwat, kita akan terjerumus ke dalam neraka. Jadi dalam bulan Ramadan ni, maknanya kita kena lawanlah keinginan kita untuk berehat tu, kita lawan untuk bangun, untuk solat. Kemudian orang Islam juga daripada perang ni kita dapati tak boleh putus asa kan. Maknanya kena sentiasa berusaha, kena sentiasa tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Jadi dengan adanya tawakal ini menyebabkan putus asa tu tak ada dalam kamus orang Islam. Akhir sekali kita dapat lihat juga bahawa cahaya yang lahir di bumi Spanyol, di Andalus dan Cordoba inilah yang telah menyuluh Barat sehingga mereka bangkit dalam Renaissance dan Enlightenment. Jadi orang Islam kena bekerja keraslah pada hari ini untuk mengembalikan sejarah kegemilangan Islam seperti mana yang telah dikecapi oleh orang Islam pada abad ke-7, abad ke-8, ke-9, ke-10, 11 dan seterusnya. Semoga kita dapat melipat gandakan amal soleh kita dalam bulan Ramadan, terutamanya pada 10 malam terakhir. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.